Barang siapa yang mengambil wuduk akan keluarlah daripada celah jemarinya, akan keluar daripada celah jari jemarinya segala dosa-dosanya, sehingga di bawah dosa di bawah kuku tu pun akan keluar sehingga titisan air yang terakhir. Nabi sebut kuku. Kita kata kuku buat dosa ke? Kuku ada dosa ke? Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian kita rafakkan, kita tujukan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadis yang kita baca semalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bersabda, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan neraca mizan. Neraca yang kita semua pasti bertemu ketika di mahsyar kelak, iaitu pertimbangan antara amal soleh dan amal sebaliknya, amal taleh, amal maksiat, amal buruk dan amal baik. Jadi perbanyakkanlah ucapan alhamdulillah. Dan siapa yang beramal dengan zikir Fatimah setiap kali selepas solat dan setiap kali sebelum tidur, maka mudah-mudahan kita di kalangan orang yang mempunyai pemberat kepada neraca amal soleh. Masya-Allah. Sahabat-sahabat, itu yang kadang-kadang jadi panjang tu kan, masya-Allah. Sebab saya selalu fikir tentang setiap kali saya kuliah ada orang baru. Macam itulah. Sedangkan dalam banyak dah kuliah sebelum ini, saya dah sebut dah berkenaan dengan zikir Fatimah kan. Kenapa namanya zikir Fatimah? Kenapa namanya zikir Fatimah kan? Tentang zikir Fatimah. Lepas tu saya fikir mungkin ada orang baru tak pernah dengar, orang baru nak berjinak dengan kuliah. Itu yang jadi ulang. Tapi memang itulah lumrahnya pengulangan. Bagi orang yang baru dengar, itu adalah pengetahuan yang baru, ilmu yang baru, kesedaran yang baru. Tapi bagi yang dah tahu dan yang dah selalu dengar, itu adalah satu peringatan. Mungkin kita pun lupa nak beramal, kita dah mula tak istiqamah. Sebab itu bila kita hadir majlis ilmu kan, seumpama pagi ini dan lain-lain majlis ilmu, ia membantu kita untuk istiqamah. Sebab itu kalau orang tanya apa cara kaedah nak istiqamah, iaitu jangan tinggalkan majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu itulah ada peringatan, pengulangan dan sebagainya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan alhamdulillah, ini hadis yang kita bacakan semalam. Siapa yang nak tahu, rujuk balik semalam dan yang minggu lepas. Alhamdulillah tamla'ul mizan, akan memenuhi mizan. Nabi sambung lagi, subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainal ardi was samawat. Ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan bumi. Pahala tu terlalu banyak sampai akan memenuhi langit dan bumi, sahabat-sahabat. Kalau bumi mungkin ada ukuran dia lah, manusia dah ukur keluasan bumi. Tetapi ada tak manusia yang boleh mengukur keluasan antara bumi dengan langit? Cubalah cari, cari. Ada tak saintis? Ada tak pakar kaji alam ni boleh mengkaji dan mempunyai jawapan berapakah keluasan antara bumi dengan langit? Tidak ada dan tidak akan ada selama-lamanya manusia yang boleh mengkaji keluasan antara bumi dan langit. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, manusia yang pertama yang saat hidupnya
bertemu Allah di langit dan sampai ke langit ke-7 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ni tempat tinggal para malaikat. Langit ni tempat tinggal para nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tinggal roh-roh orang-orang yang soleh. Roh-roh ni roh para nabi. Allah berfirman di dalam Quran, jangan kamu katakan mereka itu mati. Mereka sebenarnya hidup. Mereka itu hidup bersama dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, kita perlu faham bahawasanya langit yang dimaksudkan di sini bukan awan tu. Awan yang kita nampak tu awan. Langit ni dia lebih tinggi daripada galaksi. Kan bila keluar daripada bumi ada banyak bintang-bintang lah. Kalau saya nak lukis, saya lukis sekejap lagi. Sebab saya tengok video tu. Di luar bintang-bintang, ialah ada galaksi, Bima Sakti, macam-macam. Di luar sana ada langit atas lagi. Masya Allah, takkan ada manusia boleh sampai. Jadi, betapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita jalan-jalan ke syurga lebih banyak daripada jalan ke neraka. Bahkan mana-mana manusia yang telah menempuh jalan ke neraka dengan maksiatnya, dengan dosanya, dengan kesilapannya, dengan kejahatannya, namun dengan dia bertaubat, tuan-puan sekalian, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, dengan hati yang penuh penyesalan, nekat untuk tinggalkan. Jika ia berkaitan dengan wanita, dengan lelaki, dengan insan-insan yang lain, maka dia memohon kemaafan, taubat sungguh-sungguh, maka segala perbuatannya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kan kita pernah sebut dalam bab taubat. Bagaimana seorang lelaki yang kerjanya adalah Allahu Akbar. Yang kerjanya adalah dia sebenarnya penggali kubur. Lepas tu Allah takdirkan satu hari dia gali kubur dan yang ditanam adalah satu jenazah seorang wanita Ansar yang sangat cantik. Setelah selesai orang pergi dah balik, dia gali balik dan dia melakukan perbuatan yang hina. Dia menyetubuhi mayat wanita tersebut. Lalu takdir Allah, wanita itu bangun. Ini dah mayat, tuan-puan sekaliannya. Mayat wanita itu bangun. Ini kita dah cerita dah sebenarnya masa taubat, masa bab taubat. Dan setelah bangun, wanita itu berkata, laknat Allah ke atasmu, begitulah. Kan, engkau meninggalkan aku dalam keadaan berjunub. Adalah kata-kata wanita itu dengan izin Allah berkata-kata walaupun telah meninggal. Kemudian dia menangis jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok dia pun menangis. Kemudian Sayyidina Umar pun bawa jumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata kepadanya, adakah kenapa kamu menangis sampai begini? Aku telah melakukan dosa besar ya Allah. Dosa besar ya Allah. Dosa yang tidak akan diampunkan. Dosa-dosa yang tak amat besar. Subhanallah. Lalu dia menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, bila dia sebut macam dosa besar sangat ni kan, Rasulullah sebenarnya tak suka bertanya tentang dosa orang lain. Bila ada orang buat pengakuan dosa seperti ini di hadapan Rasulullah, Rasulullah cuma bertanya beberapa soalan. Rasulullah kata, antara dosamu dengan pengampunan Allah, mana lebih besar? Allahu Akbar. Lalu dia jawab, dosaku lebih besar, dosaku amat besar. Dia nak menyatakan dosa dia terlalu besar. Kemudian dia tanya, Rasulullah tanya, antara dosamu dengan arasy Allah, mana lagi besar? Kemudian kata, ya Rasulullah, dosaku amat besar, dosaku amat besar. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah tanya lagi, antara dosamu dengan rahmat Allah, mana lebih luas, mana lagi besar? Sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar, namun dosaku amat besar ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sampai Nabi sebut pada dia, sesungguhnya kalau dosamu memenuhi langit dan bumi sekalipun, Allah pasti mengampunkanmu. Lalu dia pun jawab lagi, dosaku amat besar, dosaku lagi besar. Sehingga Rasul bertanya, katakanlah kepadaku, apakah dosamu itu? Sebab dia tetap menjelaskan, dia tak lega bila Rasul kata Allah Maha Pengampun, gini-gini semua tu. Sehingga dia cerita apa yang dia buat. Lalu Rasul berkata, dosamu amat besar.
Rasulullah terkejut sebab tak terfikir ada orang yang sanggup buat kepada jenazah begitu. Yelah, sebagai manusia biasa, kita pun Masya Allah terkejut sangat. Lalu lelaki ini membawa diri, tuan-puan sekalian, membawa diri ke padang pasir dalam lebih kurang beberapa hari tanpa balik. Makan tidak, minum tidak, meminta ampun dengan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga sampailah wahyu kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang bertanya kepada Rasul beberapa soalan. Hebat sekali. Kisah ini sangat hebat, tuan-puan sekalian. Malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang menciptakan alam ini? Antara soalan malaikat Jibril tanya, Allah lah yang menciptakan, aku dah menciptakan semuanya. Ya Rasulullah, adalah dua soalan. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, apabila seseorang hamba itu berdosa, siapakah yang mengampunkan? Lalu Nabi Muhammad menjawab, Allah lah yang mengampuniku dan mengampuni seluruh hamba-Nya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan sesungguhnya Allah telah menerima taubat dan Allah telah mengampuni lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah pun suruhlah sahabat-sahabat cari, mana lelaki ni? Subhanallah, mana lelaki ni? Kan? Bila dicari dah keadaan dia dah lemah sangat dan sebagainya. Lalu Allahu Akbar, tuan-puan sekalian, cerita dia. Lalu Rasulullah menyampaikan khabar kepada dia bahawa dia telah diampunkan Allah. Lalu Rasulullah ajak dia untuk solat sama-sama berjemaah. Dia meninggal ketika saat dia menyebutkan Allahu Akbar. Saya lupa ketika rukuk ataupun dalam solat dia meninggal. Husnul khatimah, kematian yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya sebenarnya sebut hadis Nabi yang semalam. Subhanallah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Itu hadis sahih. Pahala tu akan memenuhi antara langit dan bumi. Oh, ucap subhanallah dalam dia, tapi mesti dengan hati. Masuk subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Kita menyucikan diri kita, fikiran kita daripada segala yang mensyirikkan Allah, daripada segala yang boleh merosakkan keyakinan kita kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ramai mana manusia mampu menangis dengan manusia ketika dia meluah perasaan. Menangis bila dia meluah perasaan kepada manusia. Lagi-lagi perkara yang sangat menyedihkan, perkara yang sangat memalukan, aib, mampu menangis dengan manusia, peluk manusia. Tetapi saat dia di hadapan Allah, dia pun mengadu juga, dia tak mampu menangis. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa dengan hati aku ni? Lebih yakin dengan manusia, lebih nak simpati manusia daripada simpati Allah ke? Kan? Merasakan bahawa manusia yang kita luah tu lebih mampu menolong kita ataupun Allah lebih berkuasa menolong kita? Mungkin kerana hati kita penuh dengan karat-karat dosa, tuan-puan sekalian, sehingga kan keyakinan kita dengan Allah, kekuatan kita dengan Allah, pengharapan kita, pengaduan kita kepada Allah tidak kuat, tidak sekuat sebagaimana bila kita mengadu dengan manusia. Betul, dengan manusia kita boleh pegang tangan dia, tolong saya, tolong saya. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, Allah jualah yang mengizinkan ataupun tidak manusia yang kita minta tolong itu akan benar-benar tolong kita. Dan jika dia benar pun tolong kita, Allah jualah yang mengizinkan pertolongan itu berjaya atau tidak. Tuan-puan sekalian, segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itu istilah tawajjuh tu kan, tawajjuh. Daripada wajhun. Wajhun tu wajah. Tawajjuh ni menghadapkan wajah kita betul-betul kepada Allah. Masya Allah. Saat kita meminta dengan Allah, kita betul hadap wajah kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, fikiran kita kepada Allah. Dan kita boleh kita mula merasakan keliling kita kosong. Kan? Maksudnya kita berputus sekejap dengan dunia, kemudian kita cerita sesungguhnya, ya Allah, Engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepadamu, ya Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Engkau maha melihat keadaan hamba-hamba-Mu.
Ya Allah, Engkau maha menyaksikan Allah ya syahid. Aku datang kepadamu. Oh, kalau kita sebut seni tu tuan-puan sekalian, seni berkata-kata dengan Allah. Ya Allah, saat ini hamba-Mu yang hina ini, hamba-Mu yang kotor ini, hamba-Mu yang penuh dosa ini, hamba-Mu yang selalu mengikut hawa nafsu ini, ya Allah. Aku ini, ya Allah, hamba-Mu ini, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, pandanglah aku saat ini, ya Allah. Dengan pandangan pengampunan-Mu, dengan pandangan belah kasihan-Mu, dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kalau kita boleh susun, ini saya share bagaimana kalau saya nak mengadu sesuatu yang sangat dalam dengan Allah, saya akan mulakan dengan ayat-ayat seumpama itu. Ya Allah, tolong pandang aku, ya Allah. Jangan Engkau memandangku dengan pandangan kemurkaan-Mu, kemarahan-Mu, kebencian-Mu, ya Allah. Tolong pandang aku, ya Allah, dengan pandangan pengampunan-Mu, ya Allah. Kasihani aku yang lemah ini. Masya Allah, kita minta dengan Allah. Kemudian kita kata, ya Allah, aku menyerahkan diriku, jiwa dan ragaku, ya Allah. Aku datang kepadamu, ya Allah. Aku menghadap-Mu, ya Allah. Aku menyerahkan diriku kepadamu, ya Allah. So, segala pujian, kita puji Allah. Segala pujian, segala yang ada pada diriku datang daripada-Mu, ya Allah. Segala yang Engkau kurniakan di kelilingku ada daripada-Mu, ya Allah. Suamiku, anakku, setiap satu. Walaupun sekecil apapun harta, hakikatnya datang daripada-Mu, ya Razak, yang maha memberi rizki. Kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji. Allah yang Hamid, yang maha terpuji. Allah sangat suka bila kita memuji. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Keliling kita hari ini, kematian demi kematian berlaku. Kadang-kadang saya macam rasa terlintas. Saya kata, ya Allah, mereka telah pun pergi bertemu denganmu, tidak melihat kacau bilau hari ini. Dan Allah menyelamatkan, Engkau menyelamatkan mereka daripada kacau bilau akan datang. Kita sangat takut, tuan-puan sekalian, melihat dunia hari ini. Sangat takut. Ketakutan yang terlalu banyak. Namun, bagi orang yang beriman, Nabi SAW sebut, tidak ada ketakutan, kebimbangan, kesedihan, kelukaan. Malaikat semua itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi sahabat-sahabat, ketakutan, kebimbangan yang kita rasai saat ini adalah satu rahmat daripada Allah, yang mana dengan sabar kita akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, zikir, mohon dengan Allah. Ramai yang orang anxiety, tengok kes tinggi, tengok itu, tengok ini, baca media sosial. Siapa sekarang ni yang rasa macam media sosial sangatlah menakutkan, berhentilah sekejap, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kita akan rasai ketenangan. Tuan-puan sekalian, kenapa orang sebut media sosial itu dunia tipu-tipu? Sebab terlalu ramai orang yang berpura-pura di media sosial. Nak kata, kalau saya sendirilah, kita jagakan, kita tunjuk yang elok-elok. Yang tak elok, takkan kita nak tunjuk, itu aib kita. Subhanallah. Tapi dunia sebenar kita mana, tuan-puan sekalian? Yang kita hidup di sebalik skrin ni lah. Dunia sebenar kita, kita dengan suami, kita dengan anak, kita dengan Allah, kita dengan dalam rumah. Itu dunia sebenar kita. Siapa yang kerana dunia media sosial dia telah mempengaruhi dunia sebenar dia, menunjukkan kita tidak mampu mengawal diri kita dan kita telah dikawal oleh media sosial. Kerana media sosial, masa kita dengar Al-Quran sikit. Kerana media sosial, itu yang sebenar tu. Al-Quran tu hidupnya kita yang sebenar. Siapa kerana media sosial, dia pun ada masalah dengan pasangan. Kerana media sosial, ada masalah dengan anak. Kurang masa dengan anak. Anak buat hal sendiri. Anak duk tengok TV. Anak duk main game. Anak PDPR pun tak tengok. Masak pun dah lambat. Kerana media sosial, sembahyang dia pun lewat-lewat. Itu yang luar daripada media sosial tu, itu dunia sebenar yang kita akan bawa. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah fitnah paling besar, paling hebat akhir zaman ni. Sebab benda tu ada di tangan. Benda tu ada di tangan dan sungguh menarik perhatian. Nabi dah sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, aku akan jadi pemberi syafaat, penolong kamu. Kalau saya tanya soalan pada diri saya, setakat inilah
Yakin tak kita bahawasanya kita boleh menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat ataupun hujah? Hadis yang kita baca semalam, Nabi sebut, Al-Quranun hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah pembela kamu ataupun hujah penentang kamu. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Al-Quran sekarang menjadi hujah kepada kita, menentang kita ataupun hujah membela kita. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah sekarang dah pukul 7.40. Okey, kita nak sambung. Masya Allah, terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Allahu Akbar. Semalam kita kan berkenaan dengan bab wuduk, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak menjawab beberapa persoalan yang ditanya. Ustazah, wanita haid boleh berwuduk ke tidak? Ni maaf ya, kita beralih dan ni kita beralih. Tadi mukadimah agak panjang, tetapi itu muhasabah diri yang sangat diperlukan lah. Okey. Kita sebenarnya masih lagi dalam bab wuduk. Ini ada kaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi tu. Hadis tu panjang. Subhanallah, yang mana Nabi sebut an-nazafatu syatrul iman. Kan? Sadaqatu burhan, as-salatu nurun. Kan? Nabi sebut as-salatu nurun, was-sabru diyaun. Tu apa sekali? Sebelum tu saya terangkan dulu apa maksud wuduk. Kita boleh buat catatan ya, sahabat-sahabat tulis, rugi tak tulis. Tulis, catat, masya-Allah. Wuduk, perkataan wuduk tu. Kan? Eja wuduk macam mana? Waw, dha, waw, hamzah. Ada saya tulis tu, nanti kita tengok Al-wuduk. Apa maksud wuduk? Dari sudut bahasa. Cuba tuan-puan sekalian cari kamus Arab, cari perkataan wuduk, apa dari sudut bahasa wuduk tu. Dari sudut bahasa wuduk membawa maksud cantik, elok, bersih dan juga maksud dia bercahaya. Maksud dia berseri-seri. Wuduk itu maksud dia sendiri sudut bahasa molek, elok, comel, berseri. Sebab itu kadang-kadang kan kita kata berseri-seri lah, flawless lah. Apa rahsia? Wuduk. Masya Allah. Tapi kadang orang gurau lah, orang buat gurau. Orang kata dia berseri flawless tu sebab wuduk. Tapi alangkah baiknya kalau betul-betul kita jadikan wuduk sebagai penyeri wajah. Percaya atau tidak, memang betul-betul wuduk menjadi penyeri wajah yang siapa melihat bukan sekadar pada zahir wajahnya nampak berseri, tetapi hatinya juga akan berseri, tuan-puan sekalian. Dan wuduk ini kesan seri dia bukan wajah saja, tetapi hati yang bersih, hati yang berseri. Sebab itu subhanallah sahabat-sahabat, wuduk ini dia menjadi satu terapi rohani yang sangat hebat. Wuduk satu terapi rohani yang sangat hebat. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bayangkan bila Nabi SAW bersabda, hadis berkenaan dengan wuduk. Semalam kita dah baca firman Allah surah Al-Ma'idah. Kan? Yang mana Allah memerintahkan, apabila kamu hendak bersolat, maka basuhlah kedua tanganmu, kan? Membasuh wajahmu, kemudian kedua tanganmu, kemudian membasuh kepala, kemudian basuh kaki. Perintah Allah. Jika kamu sedang berjunub, Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ma'idah tersebut, maka mandilah wajib. Jika tidak ada air, maka bertayamum. Dan ayat kesudahan, penyudah kepada ayat tersebut, Allah menyudahkan, sesungguhnya Allah tidak mahu memberatimu, Allah tidak mahu menyusahkanmu. Allah pujuk kita, sahabat-sahabat, Allah pujuk kita. Allah sebut, Allah pujuk. Allah syariatkan wuduk. Kalau tak ada wuduk, bersuci, mandi wajib. Kemudian kalau tak ada air, bertayamum. Allah sebut, Allah bukan nak menyusahkanmu. Kan? Sebab saya sebut semalam, kalau solat tanpa wuduk lagi mudah. Betul kan? Solat tanpa wuduk lagi mudah. Kan? Bila masuk waktu solat, tak perlu ambil wuduk. Lagi senanglah bagi orang perempuan yang pakai tudung, pergi mana-mana jalan, tak payah nak pergi tandas, nak basah-basah. Itu lebih mudah. Sebab itu Allah tahu kita susah sebenarnya nak wuduk ni, bukan senang. Bagi orang lelaki senang, bagi orang perempuan, sebab itu dia jadi macam singa jaga wuduk orang perempuan ni. Subhanallah, saya pun kadang-kadang antara waktu maghrib dengan isyak tu, nak jaga wuduk tu kan. Walaupun masa tu nak panaskan lauk, nak idam lauk, dengan kain telekung tu lah tak buka kain telekung.
Bukan apa, bagi warning dekat suami ni, tengah pakai telekon, jangan sentuh. Kalau suami sentuh memang boleh jadi perang dunia lah. Macam tu lah. Tak adalah perang dunia sangat, tapi kalaulah batal tu kan, ya Allah, apalah satu nak solat isyak ni. Kadang sebab wuduk kita jadi lambat solat. Bila ada wuduk kita terus sambung solat kan. Betul kan? Tapi bila dah batal wuduk, ya Allah. Tapi Allah berfirman, sesungguhnya Allah bukan nak memberatkanmu. Sesungguhnya Allah mensyariatkan wuduk ni bukan untuk memberatkanmu. Allah kata, sesungguhnya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya ke atasmu. Subhanallah. Jelas Allah sebut wuduk, bersuci semua ni bukan nak menyusahkan, bukan nak memberatkan, tetapi Allah nak menyempurnakan nikmatnya ke atasmu. Sampai macam tu tuan-puan sekalian. Sebab itu di sana ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan wuduk. Barang siapa yang mengambil wuduk akan keluarlah daripada celah jemarinya, akan keluar daripada celah jari jemarinya segala dosa-dosanya, sehingga dosa di bawah kuku tu pun akan keluar sehingga titisan air yang terakhir. Ustaz nak hadis tu? Kemudian apabila dia membasuh wajahnya, akan keluar dosa-dosanya daripada wajahnya sehingga titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh, semualah basuh anggota wuduk sehinggalah kepada kaki. Dan apabila dia membasuh kakinya, akan keluarlah dosa-dosa daripada celah jari jemari kakinya sehingga titisan air yang terakhir. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Barang siapa yang mengambil wuduk kemudian memperelokkan wuduknya, maka akan keluarlah dosa-dosanya daripada badannya sehingga keluar juga dosa-dosa tersebut daripada kuku-kukunya. Subhanallah. Nabi sebut kuku. Kita kata kuku buat dosa ke? Kuku ada dosa ke? Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ini nak menggambarkan dosa yang tersembunyi, dosa celah kuku kata. Orang tak carilah dosa celah kuku ni, orang tak carilah. Subhanallah, nak sebut wuduk ni tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab itu kita belajar macam mana nak wuduk, nak boleh tahap ni. Masya Allah tuan-puan sekalian. Tetapi disebutkan ulama, ini adalah dosa-dosa kecil. Siapa yang melakukan dosa besar tetap kena taubatan nasuha. Dan semalam kita baca satu hadis Nabi berkenaan dengan wuduk. Ingat lagi tak semalam? Tengok balik. Yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dengan cahaya bekas wuduk. Sabda Nabi semalam tu kan tentang cahaya wuduk tu. Ustaz. Cahaya wuduk tu. Saya belum jawab lagi hadis pasal tubuh badan bercahaya dengan wuduk. Ustaz kena tolonglah sebab saya tak ni. Encik suami kena tolong. Yang semalam tak, saya ingat hadis tu, mafhum hadis tu yang akan dibagikan dengan bekas cahaya wuduk. Encik suami, saya ni kalau belek jadi lambat lah ni. Ustaz, ada tak hadis yang berkenaan dengan kait dengan bekas cahaya wuduk? Ya Allah, saya pula yang tak nampak mana. Nota tu dah ada ni, tapi sebab nak kena belek ni. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, kamu akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Wajah yang bercahaya bekas daripada wuduk. Masya Allah. Sebenarnya kena tim ni kena tolong susun sebabnya dia berterabur. Lepas tu print. Betul kan? Nota tu biar susun, biar ni. Tak apalah, saya buatlah nanti. Kan jadi berterabur. Masya Allah. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan kita ni akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk dan ni. Okey, saya nak jawab persoalan tadi tu. Berkenaan dengan wanita haid boleh tak ambil wuduk? Jadi kita akan tengok berdasarkan pejabat mufti wilayah persekutuan dan saya akan jelaskan. Hukum wanita haid ataupun janda tak suci mengambil wuduk. Jumpa tak Ustaz? Okey, kita tengok surah Al-Maidah ayat 6. Masya Allah. Semalam tu kita baca surah Al-Maidah ayat 6.
Okey, kemudian di sana Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya mengambil wuduk pada situasi bukan ibadah. Okey, antara situasi bukan ibadah yang kita dianjurkan mengambil wuduk iaitu seperti kita nak tidur, ambil wuduk. Itu sunnah Nabi. Ketika sebelum nak makan, berada dalam keadaan marah dan sebagainya. Hal ini disebutkan Syekh Abdullah ibnu Abdul Rahman Bafadil Al-Hadrami di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan berkata bahawa disunatkan untuk mengambil wuduk bagi sesiapa yang berbekam. Okey, tengok ya. Antara waktu sunat untuk kita mengambil wuduk adalah ketika kita nak berbekam. Kemudian hidung berdarah. Siapa yang ada masalah hidung berdarah, ambil wuduk sebab badannya tengah panas. Kemudian mengantuk, terlalu mengantuk. Tengah belajar, tengah apa, ambil wuduk. Sebab mengantuk juga adalah gangguan syaitan. Baca Quran ngantuk. Tengah duduk kuliah ngantuk. Subhanallah. Kemudian, bila mengantuk sangat, pun disunatkan ambil wuduk. Ini, kita mungkin tak tahu ni. Antara waktu-waktu sunat ambil wuduk, tuan-puan sekalian boleh tulis ya. Siapa yang nak mengambil wuduk, bekam, hidung berdarah, mengantuk, tidur yang tetap punggungnya. Siapa yang muntah, ambillah wuduk balik. Batuk di dalam solat. Okey, ini ada penjelasan lain lah ni. Memakan sesuatu yang dibakar dengan api, ambil wuduk. Sebab makruh kan. Makan sesuatu yang dibakar dengan api ni, makruh. Adalah makruh tu. Okey, saya pun tak bolehlah nak terangkan secara detail. Waktu ini kalau tak jadi panjang. Memakan sesuatu yang dibakar dengan api, memakan daging unta, syak tentang hadas. Maksudnya was-was, batal belum wuduk, sunat ambil. Ribah, mengumpat, berdusta, mengeji orang, mengungkap perkataan yang teruk, marah, ingin tidur, baca Al-Quran dan hadis, berzikir, duduk dalam masjid, melintasi masjid untuk belajar, menziarahi kubur, siapa yang nak usung mayat dan menyentuhnya. Nampak tak? Banyak sebenarnya waktu sunat untuk kita mengambil wuduk. Siapa nak pergi ziarah kubur, nak angkat mayat, nak sentuh mayat, nak masuk dalam masjid. Bahkan siapa yang nak menuntut ilmu. Macam kita kan, kuliah kita start pukul 7. Sebelum pukul 7 tu, tak siapa yang dah batal wuduk, ambil wuduk balik. Siapa yang lepas mengumpat, siapa yang lepas berdusta, siapa yang lepas mengeji, siapa yang lepas marah. Bukan sebelum marah je, lepas marah. Maksudnya, siapa yang buat perkara-perkara makruh, disunatkan untuk mengambil wuduk, tuan-puan sekalian. Sebab hadis Nabi yang kita baca tadi tu, kan, Nabi sebut siapa yang berwuduk akan keluarlah dosa-dosanya, walaupun daripada jelah jari jemari mereka. Jadi, subhanallah, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengambil wuduk tu, selepas kita melakukan dosa dan sebagainya, dengan rasa keinsafan lah, bukan mempermainkan, lalu kita akan diampunkan dosa. Okey, kita tengok bab hukum mengambil wuduk sebelum tidur. Hukum mengambil wuduk sebelum tidur adalah sunat. Sunat itu sunnah Nabi yang Nabi jadikan amalan. Bahkan ia merupakan satu tuntutan bagi seseorang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Okey, kalau siapa yang berjunub, tuan-puan sekalian, dia nak tidur kemudian bersama dengan suami isteri, buat hubungan suami isteri. Kan berjunub, buat hubungan suami isteri. Boleh tak ambil wuduk? Jadi jawapannya jelas. Bahkan ia merupakan satu tuntutan bagi seseorang yang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Dan dikatakan Rasulullah apabila Rasulullah ingin mengulangi hubungan suami isteri berjunub, hubungan suami isteri, kan nanti ada yang tak faham jelas pula hubungan apa ustazah? Hubungan seksual, kan, berjima suami isteri. Jika nak mengulangi, berwuduk dulu. Itu sunnah, kan. Dah selesai dah, lepas tu terangsang semula contohnya, kemudian nak buat hubungan kembali, maka sunat untuk mengambil wuduk dulu. Okey, bahkan seseorang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Ini kerana Rasulullah SAW sendiri mengambil wuduk ketika baginda ingin tidur ataupun makan dalam keadaan baginda masih berjunub. Masya Allah. Contoh, belum mandi wajib, kan? Kemudian nak tidur. Ada orang, dia kuat lepas berjunub, kalau melakukan jima, dia mandi wajib dulu baru tidur. Tapi kadang tak kuat, sejuk apa semua, nak tidur terus, ambil wuduk. Itu sunat, bukan wajib. Sama juga kalau dah keadaan berjunub, sahabat-sahabat sekalian, lepas tu bangun tidur, lapar lah pula.
Tak mandi wajib lagi. Boleh makan dulu, tapi sunat berwuduk dulu. Masya Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya berada dalam keadaan berjunub dan baginda sallallahu alaihi wasallam ingin atau makan atau tidur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengambil wuduk seperti wuduk yang diambil untuk solat. Masya-Allah, jelas di situ ya. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari dengan berkata, ramai dalam kalangan para ulama berpendapat bahawa apabila seseorang berjunub hendak tidur tanpa mandi wajib, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwuduk. Maksudnya basuh dulu kemaluan, bersihkan dulu, kemudian berwuduk. Okey. Namun kena jelas, mengambil wuduk bagi orang yang berhadas, ambil wuduk tak angkat hadas. Hadas tak terangkat. Bukan boleh solat ke apa. Sebab ia adalah, wuduk adalah untuk mengangkat hadas kecil. Mandi wajib angkat hadas besar. Faham tu kan? Faham kan? Hadas kecil ni macam apa? Kentut, buang air besar, buang air kecil, bersentuh suami isteri, kan batal wuduk. Maksudnya kita berhadas kecil lah tu. Dan nak angkat hadas kecil ni dengan ambil wuduk. Tapi kalau berjunub, haid, nifas, semua tu hadas besar. Hadas besar kena mandi. Mandi ni benda besar kan? Kena mandi wajib baru terangkat hadas. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak pergi ni. Mengambil wuduk bagi malaikat. Namun ia meringankan. Ini kerana Rasulullah memberitahu bahawa malaikat rahmat tidak akan mendekati sesiapa yang tidak mandi atau berwuduk ketika berhadas besar. Masya Allah. Ini satu perkara tuan-puan sekalian. Ada orang bila dia berjunub suami isteri, waktu pagi contohnya, dia duduklah dalam rumah tu, siap masak, buat macam-macam aktiviti. Dia kata tak apalah mandi sekali tengah hari. Tolong, bab mandi wajib ini terbaik adalah disegerakan. Lagi mandi junub lah, kita tengok ni. Rasulullah SAW bersabda, salathatun la tuqarribuhum al-malaikah, jifatul kafir wal mutadam bil khaluq wal junub illa an yatawadda. Okey, yang bermaksud 3 perkara yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat tak datang dekat, iaitu mayat orang kafir, orang yang berlumuran wangian khaluq, dan orang yang berjunub kecuali dia mengambil wuduk. Masya Allah. Orang yang berjunub bukan kata, Ustazah kalau gitu masa tidur tu malaikat tak datang dekat lah. Malaikat tak datang, tak ada. Maksudnya kita kan perlukan malaikat untuk melindungi kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bagi orang yang mendapat pertolongan, perlindungan pada Allah, Allah hantar 1000 malaikat. Allah hantar berapa ribu malaikat. Bahkan ada Allah hantar 5,000 malaikat untuk melindungi dia, untuk menjaganya. Kalau waktu dia tidur ada orang nak sihir ke apa, malaikat jaga dia. Sebab itu kita memang perlu. Sebab musuh kita ini benda yang tak nampak, syaitan, jin yang jahat. Jadi kita juga perlu bantuan dan pertolongan, perlindungan daripada makhluk juga yang tidak boleh dilihat, para malaikat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita kalau dengar perkataan sesuatu benda yang malaikat tak nak dekat, antaranya orang yang berjunub, kecuali jika dia mengambil wuduk. Jadi lepas ni, kalaupun berjunub, suami isteri sebelum tidur contohnya, penat macam mana, pergilah ambil wuduk. Kalau tak, malaikat tak dekat. Kan bangun tidur, kemudian Masya Allah, bangun tidur, dah lapar, pergi makan minum dulu, ambil wuduk. Nak buat apa-apa, ambil wuduk dulu. Itu juga adalah sunnah Nabi. Itu diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Walau bagaimanapun, para ulama membezakan antara orang yang berjunub dengan orang yang berada dalam keadaan haid dan nifas. Ni yang kita nak pergi kepada persoalan. Orang haid nifas ni boleh tak ambil wuduk ni? Wanita-wanita lah ni. Hal ini kerana haid dan nifas merupakan hadas yang berpanjangan dan tidak terangkat dengan mandi wajib. Jika sekiranya masih dalam tempoh haid dan nifas tersebut, manakala orang yang berjunub, maka hadasnya akan terangkat dengan mandi wajib. Oleh itu disunatkan berwuduk hanya kepada orang berjunub dan tidak bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Beza wanita haid dan nifas ni, dia dalam keadaan berhadas besar yang panjang. Kalau berjunub ni mandi wajib je, anytime boleh mandi wajib, kemudian dia angkatlah hadas tu kan. Selain itu juga,
Syarat untuk berwuduk pula hendaklah suci daripada haid dan nifas. Justru wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak sah jika dia mengambil wuduk. Betul tak sah, memang tak sah. Orang yang berjunub tadi pun tak sah wuduk dia. Tetapi dengan berwuduk tersebut, dia membersihkan dirinya daripada hadas berjunub tu. Dan ia telah pun macam malaikat tidaklah menjauhkan diri daripadanya. Seseorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak sah kerana tidak cukup syarat. Okey, kita tengok Imam Syafi'i menyebutkan bahawa jika sekiranya seseorang wanita itu berada dalam keadaan haid, maka haram baginya untuk melakukan perbuatan bersuci. Ini kerana datangnya haid akan mewajibkan wanita tersebut bersuci. Apa yang mewajibkan seseorang itu bersuci, maka ia menghalang sahnya perbuatan bersuci tersebut selagi mana masih berada di dalam keadaan demikian. Imam Nawawi pula, sabar, dengar dulu. Sebab ada yang bimbang, Ustaz macam mana ni saya selalu ambil wuduk walaupun haid ni. Nanti dulu. Menukilkan daripada kitab Mushkilat Al-Muhazzab dalam mensyarahkan petikan teks di atas menerangkan bahawa ia mempunyai dua tafsiran. Pertama, makna haram yang dimasukkan di sini tidak sah jika wanita tersebut bersuci. Memang betul kalau wanita haid bahkan orang berjunub pun ambil wuduk tak sah wuduk tu. Sebab dia sedang berhadas besar. Kedua, haram dan berdosa jika dia bersuci dengan niat sebagai satu ibadah dalam keadaan dia sudah tahu bahawa perbuatan tersebut tidak sah. Maka dalam keadaan tersebut dia berdosa kerana mempermainkan ibadah, yang mana tahu wuduk ketika haid tak sah pun, jadi dia macam mempermainkan ibadah. Namun ni kita tengok, walau bagaimanapun dalam situasi saudari yang bertanya, jika sekiranya mengambil wuduk bukan niat untuk mengangkat hadas ataupun ta'abud ibadah, seperti berniat untuk membersihkan diri dan menyejukkan badan sahaja, tabarrud contohnya, maka perbuatan tersebut tidaklah berdosa. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Adapun sekadar melalukan air di atas anggota-anggota wuduk tanpa niat ibadah, maka tidak berdosa dengan perbuatan tersebut tanpa khilaf. Okey, faham ya? Kesimpulannya ialah, berdasarkan perbincangan dan perbahasan di atas, kami menyimpulkan bahawa hukum wanita yang didatangi haid dan nifas mengambil wuduk adalah tidak sah dan haram serta berdosa jika niat untuk mengangkat hadas, niat untuk bersuci. Ini kerana wuduk tidak boleh beri kesan kepada hadas. Oleh itu, sekiranya saudari bertanya ingin melakukan hal kerana kebiasaan berwuduk sebelum tidur, maka niat sekadar untuk bersihkan diri dan menyejukkan badan, maka hal tersebut adalah dibenarkan. Tuan-puan sekalian, jangan pula fikir habis tu ustazah sebanyak haid nifas tu malaikat tak dekat. Malaikat dekat, tuan-puan sekalian. Yang malaikat tak datang dekat, 3 tadi tu. Mayat orang kafir. Kemudian apa yang kedua tadi? Malaikat tidak mendekati. 3. Mayat orang yang kafir. Subhanallah. Orang yang berlumuran wangi yang khaluk dan orang yang berjunub, kecuali jika dia mengambil wuduk. Itu saja. Wanita haid nifas bukan malaikat jauh. Tak, malaikat takkan jauh. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi ustazah, saya dah biasa ustazah sebelum tidur mesti ambil wuduk sebab sunnah Nabi. Jadi boleh tak ambil wuduk? Boleh dengan niat untuk membersihkan diri. Sebab apa? Tuan-puan sekalian, anggota wuduk juga adalah anggota yang terdedah kepada kotoran. Perasan tak? Itu yang hebat saya sebutkan. Sebenarnya Allah nak menyempurnakan nikmat ke atas kita apa? Allah menyempurnakan nikmat ke atas kita membawa maksud Allah membersihkan kita zahir dan batin ketika kita mengambil wuduk. Zahirnya, cuba perhatikan anggota badan kita yang mana yang selalu terdedah kepada kotoran, kotoran dosa dan kotoran zahir ni, kotoran. Dan saya tanya juga, anggota badan yang mana yang terdedah kepada bahaya, jangkitan penyakit. Semua anggota yang melibatkan wuduk. Betul atau tidak? Anggota apa? Tangan. Sebab itu kena sanitize tangan. Ke ada orang nak masuk dalam kita ni sanitize habis muka, kaki? Tak, tangan je sanitize. Lagi apa lagi? Anggota wuduk. Bahagian muka. Ni penyakit berjangkit daripada mata, penyakit berjangkit daripada hidung, penyakit berjangkit daripada mulut, kan, daripada lidah. Kemudian apa? Telinga pun anggota wuduk, penyakit berjangkit daripada telinga. Kemudian apa lagi? Kaki. Penyakit kuku dan kaki semua tu kan. Kuku, kaki, mulut tu. Tuan-puan sekalian. Ada tak setakat ni? Oh, penyakit ni berjangkit melalui lutut? Tak ada. Ada tak penyakit berjangkit melalui pinggang? Oh, penyakit ni berjangkit melalui sekian-sekian. Subhanallah.
Sebab itu sebenarnya kalau betul-betul orang Islam kita ni mengambil wuduk ni, subhanallah, betul-betul ikut sunnah Nabi, memang sehat kita ni. Manusia, ini kajian saintis. Orang Islam sepatutnya adalah bangsa ataupun umat ataupun golongan manusia paling sehat di dunia. Bila saya tengok hasil kajian saintis berkenaan dengan wuduk, kesan wuduk pada kesihatan, kepada emosi, kepada mental, kepada tubuh badan. Semalam kita kongsi, pada tubuh badan kita ni ada KAB, iaitu apa? Kawasan aktif biologi, dan ia melibatkan anggota-anggota wuduk. Bila dilalukan air tu bertindak balas dah tu di bawah lapisan-lapisan, walaupun dia tak tembus tapi dia dah ada dah tindak balas kimia tu di bawah lapisan kulit. Lepas tu digosok pula. Bayangkan kita belajar tak di waktu-waktu sunat untuk mengambil wuduk tu banyak. Bukan sebelum tidur je, bukan nak solat saja. Wuduk ni boleh ambil sekerap yang boleh, tapi jangan membazir air sikit. Selepas marah ke, sebelum marah ke, kan Nabi pun mengambil wuduk sebelum nak nak baca hadis Nabi, nak baca Al-Quran, sebelum nak makan. Adalah waktu-waktu banyak lagi. Lepas kita mengumpat, mengata, mengeji apa, ambil wuduk, sebab wuduk itu membersihkan. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau kata terapi rohani yang membuatkan hati kita ni resah gelisah, dosa kita. Kalau kita kata, sebab orang tu, saya tak tenang sebab dia, saya ni, orang tu ganggu saya gini-gini. Tuan-puan sekalian, sekarang hati tu duduk di mana tuan-puan sekalian? Hati tu hahuna. Hati tu berada dalam diri kita ni, bukan duduk kat luar ni. Yang kalau hati duduk kat luar, orang pun mari ketuk-ketuk, orang mari letak benda busuk. Mungkin kita kata, hati aku tengah sakit sebab hati duduk kat luar ni. Tapi hati ada dalam dada kita tuan-puan sekalian. Hati ada dalam dada kita. Sebab itu kadang-kadang bila saya susah hati, saya sedih dengan apa orang buat, orang fitnah apa kan, suami pun kata istighfar banyak-banyak. Saya kata istighfar, ya, kadang-kadang kan kita kan hilang kawalan juga kan, kita sedih sangat. Istighfar banyak-banyak. Saya kata, orang tu kan yang salah. Orang tu, kenapa orang tu buat macam ni? Dia kata, suami saya kata, kalau kita kuat, apa pun orang kata, kita tetap akan kuat. Kita tak boleh letak kekuatan dan kelemahan kita bersandarkan manusia. Kuatkan zikir, kuatkan hati dengan mengingati Allah. Kalau kita fikir dari sudut logik kan, kuatkan badan dengan makanan-makanan sehat, kuatkan badan tu dengan makan vitamin. Tapi memang hati ni kuat mesti dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Firman Allah, hanya senya Allah berfirman, hanya senya dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang, jiwa kamu akan kuat, jiwa kamu akan lapang. Subhanallah. Bila kita sebut Allahu Akbar, contoh zikir tu kan, kita sebut, Ustaz boleh tak cari zikir yang Datuk Kazim tu, last Tuan kita nak berhenti dah. Subhanallah. Bila kita sebut zikir tu kan, kita tak tahu bagaimana Allah boleh menguatkan hati kita dan Allah hantar para malaikatnya untuk menolong kita. Cuma kita tak nampak. Tapi kalau kita zikir-zikir nampak malaikat berduyur, berbaris tu, mungkin kita akan rasa, pertolongan Allah dah datang. Tapi itu bagi orang beriman, alam ghaib, kita tak nampak. Tapi Allah nak uji keimanan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, bila kita mengambil wuduk, anggota zahir, anggota batin sedang dibersihkan Allah. Kalau kita perhatikan, kotoran kita pun kan, yang terdedah kepada kotoran, tangan, muka, ni semua ni. Orang lelaki kan telinga. Telinga, Masya Allah. Ustaz boleh tak? Saya ingat doa ni, saya nak matan hadis yang penuh. Sebab Nabi ada sebut siapa yang ada sekian-sekian. Telinga, lelaki kan tak pakai tudung, kita pakai tudung. Kaki, lelaki kan tak pakai stokin. Kalau kotoran zahir pun, kotoran debu-debu ni pun, anggota wuduk yang terdedah. Kalau kotoran najis dosa pun, dosa juga najis, najis dosa pun, anggota wuduk juga. Mata buat dosa, hidung buat dosa, cium itu ini buat, mulut buat dosa, lidah buat dosa, telinga dengar benda dosa, mata tengok benda yang berdosa kan. Kemudian kaki melangkah ke tempat dosa. Jaranglah lutut saya buat dosa, pinggang saya buat dosa, ketiak saya buat dosa. Tak, anggota-anggota wuduk yang terlibat dengan dosa. Anggota wuduk juga yang terlibat dengan penyakit berjangkit. Anggota wuduk juga yang terdedah kepada kotoran, debu semua ni.
Sebab itu bila Allah sebut sesungguhnya kami tidak mahu menyusahkanmu dengan berwuduk ni, Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 6, tetapi kami ingin menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Kalau kita faham hakikat wuduk ni tuan-puan sekalian, kita sangat mencintai sunat wuduk ni. Bukan sekadar untuk solat saja. Allah membersih menjaga kita. Sebab tu pakar saintis sebut kan, bila kita buat sungguh-sungguh istinsyak tu kan, masuk air dalam hidung. Mula kita basuh tangan kan. Masa basuh tangan, kita niatkanlah, ya Allah, jadikanlah tanganku ini menerima buku amal solehku. Bila basuh tangan kiri tu, kita pun macam doa lah dalam hati. Ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku menerima buku amalan. Sebab siapa yang terima buku amalan tangan kanan, maka apa dia? Selamatlah. Siapa yang menerima buku amalan tangan kiri, na'udzubillah min zalik, bahayalah. Maksudnya teruklah tu nasib dia tu, malanglah nasib dia. Kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, lepas tu kita pun kan, lepas basuh tangan buat apa tuan-puan sekalian? Lepas basuh tangan, sunat apa lagi? Sunat kita berkumur-kumur kan. Kumur-kumur tu jangan, kita kenalah gegel. Kita apa-apa? Gagal. Mestilah kita keluarkan. Masya Allah. Masa tu kan kita niatlah supaya lidah kita ni jadi baik. Supaya lidah kita ni cakap benda elok-elok. Supaya masa kita buang air tu, seolahnya kita kata, kita buang juga dosa-dosa lidah kita ni. Masya Allah. Kita buang. Tuan-puan sekalian, celah-celah gigi banyak sangat bakteria, kotoran-kotoran. Kan, subhanallah. Sepatutnya, lagi-lagi kalau kita bersugi, itu sunnah Nabi yang Nabi tak tinggalkan. Sugi dulu. Masya Allah. Sebab sugi ni kita cerita semula. Lepas tu istinsyak. Caranya adalah, tangan kanan masukkan air. Tangan kiri untuk keluarkan air. Itu kaedahnya. Kalau tangan kanan ni, tangan kanan juga masukkan air. Lepas tu tangan kanan juga keluarkan air. Apa akan jadi? Kotoran yang kita keluar tu, dia kena balik ke atas ni. Dia kena balik. Tuan-puan sekalian, dia kena. Sebab, ini boleh tengok dari dalam YouTube lah bagaimana hembusan daripada hidung ni, dia punya mencapah tu, bakteria mencapah tu memang luas. Jadi kita ambil kan, tangan kiri ni, jangan tangan sama. Ini, lepas tu, kena dah sini. Lepas tu tak ada air pula. Masuk balik kotoran tu, irut balik. Jadi, bayangkan buat 3 kali. Banyak sangat. Siapa yang buat, dah ramai dah kata Ustaz, saya buat istiqamah setiap kali waktu solat, ambil wuduk dengan masuk betul-betul dan keluar betul-betul. Masalah resdung, macam-macam masalah kesihatan yang berkaitan dengan hidung tu selamat. Maksudnya makin sihat makin pulih. Sama ni buat rawatan tu, buat rawatan yang macam-macam lah tuan-puan sekalian. Kan sebab resdung boleh jadi migraine apalah. Lepas tu basuh muka kan, gosok. Masa basuh muka itu niatlah, ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di mahsyar kelak, ya Allah. Kan, dosa melibatkan muka ni dosa apa ni? Kadang muka ni lah sebabkan kita jadi riak, takabur, ujub, lepas tu nak macam-macam lah dosa wajah ni. Lepas tu mata ni ada dekat wajah, tengok macam-macam ni tuan-puan sekalian. Kan, masa basuh tu dengan niat lah macam tu. Lepas tu basuh tangan, gosok, subhanallah. Ini pun kan tempat, kalau lelaki dia pakai baju lengan pendek, memang terdedah ni. Pada kotoran, pada bahaya, basuh betul-betul kan. Ambil, basuh, subhanallah. Saya tak pergi lagi kepada sunat-sunat wuduk yang lebih detail, ataupun perkara membatalkan wuduk. Jadi panjang juga ni. Lepas tu basuh. Masa ni doa, ya Allah, jadikanlah tanganku buat perkara-perkara yang baik dan sebagainya, ya Allah. Tangan kiri ada mewakili perkara-perkara buruk. Bila basuh kepala ada doa, Allahumma fakini fi din wa alim ta'wil wa alim, Allahumma fakini fi din wa alimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Tak apa, doa je saja, ya Allah berikanlah aku kefahaman agama masa basuh kepala. Ya Allah berikanlah aku kefahaman tentang agamamu, ya Allah. Ataupun ya Allah, maksudnya berikanlah aku ilmu yang bermanfaat pun boleh juga. Sebab kepala ni sebagai lambang tempat letaknya ilmu, supaya kita berfikir dengan baik dan sebagainya. Bila basuh kaki kanan, basuh telinga pun sama, ya Allah. Maksudnya niatlah supaya Allah ampunkan dosa kita, dosa pendengaran, ya Allah. Biarlah telinga ni dengar yang baik-baik je. Kan, ya Allah, tutuplah perkara-perkara yang pendengaran-pendengaran yang buruk, apa semua kita tak nak ni. Kemudian bila basuh kaki, ya Allah, sedih tuan-puan sekalian. Dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin,
fi suluki maslakil muttaqin, iaitu hidayatus salikin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayatus salikin fi maslakil muttaqin, bagi jalan orang yang bertakwa. Ada satu kitab yang masyhur, memang ramai orang baca, saya pun baca kitab tu. Memang ada doa yang disusun oleh ulama untuk setiap kali mengambil wuduk. Setiap anggota wuduk ada doa-doa dia yang disusun oleh ulama, sangat indah. Ia bukan daripada hadis Nabi, daripada ulama. Tapi kalau siapa yang boleh baca, kalau tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu, memang kita akan jadi ambil wuduk tu dengan khusyuk, dengan tenang. Biar air tu air yang perlahan saja, takut membazir, kan tuan-tuan sekalian. Ambil wuduk tu dengan tenang. Lepas ambil wuduk, kita akan dapat kekuatan rohani, kita akan dapat kesihatan tubuh badan, fizikal, dari segi banyaklah benda. Syaitan tak dekat, syaitan tak dekat. Dan tuan-puan sekalian, kita tahu kisah Sayyidina Bilal, kan? Rasulullah ketika balik daripada Isra' Mi'raj tu, Rasulullah balik, kan? Antaranya Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar derapan telapak kakimu berada di syurga." Tak mati lagi Bilal ni, dah dengar dah tapak kaki dekat syurga. So tanya, apakah amalanmu? Ya Rasul, aku tak ada amalan apa. Tapi antara amalan Bilal, Sayyidina Bilal, adalah dia berkekalan dalam wuduk dan menunaikan solat sunat wuduk. Dia berkekalan dalam wuduk, batal wuduk. Saya nak tanya sahabat-sahabat, ada tak di kalangan kita yang saya nak baca tu, ada tak di kalangan kita yang pernah satu hari seumur hidup dia berkekalan wuduk? Maksud saya, daripada start bangun tidur sampai tidur balik, wuduk sepanjang masa. Batal je, ambil wuduk. Kentut je, ambil wuduk. Sentuh dengan suami, ambil wuduk. Kalau siapa tak pernah, buat sekali. Seumur hidup buat satu hari. Cubalah. Hari ni mungkin dah batal tadi tu. Masya Allah. Cuba buat hari ni. Subhanallah. Sudah tentu kita akan merasakan kesan yang sangat luar biasa. Kita akan jadi lebih tenang. Syaitan tak nak ganggu. Kita lebih kuat. Kita rasa macam lapang, nak buat dosa, nak riba, nak mengadu domba, kita nak baca benda-benda yang tak elok pun, hati tu macam, subhanallah, tuan-puan sekalian, cubalah. Kesan dia sangat luar biasa. Itu baru sehari. Bayangkan kalau kita buat sepanjang hidup kita. Sayyidina Bilal itu amalan dia, berkekalan dalam wuduk. Dan itu antara amalan para sahabat Nabi lah. Masya Allah, sentiasa. Sebab wuduk itu adalah perisai daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Okey, bila basuh kaki, tuan-tuan sekalian, basuh kaki kanan. Ya Allah, jadikanlah kaki iku ini tetap teguh, ya Allah, berdiri di atas titian sirat. Bila basuh kaki kiri, dan langkahkanlah kakiku ini ke syurgamu, ya Allah. Bila langkah nak basuh kaki kiri sambil gosok-gosok tu, kan, ya Allah, janganlah jadikan kakiku ini melangkah ke neraka-Mu, ya Allah. Jangan gelincirkan aku ketika meniti titian sirat. Sebab itu orang yang sambil-sambil baca, sambil-sambil lintahkan dalam hati ni, masa basuh ni, tuan-puan sekalian, menangis, boleh menangis kita ketika ambil wuduk. Menangis ni bila basuh, gosok kaki kanan, ya Allah, langkahkanlah ke syurga-Mu, ya Allah. Sebab itu Nabi kata, kamu akan dibangkitkan dengan kesan cahaya wuduk. Dan Nabi kata, lebihkanlah, maksudnya sempurnakanlah. Ambil wuduk tu biar betul-betul, Nabi kata. Sebab kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas wuduk kamu. Dengan bekas wuduk apa? Setiap anggota wuduk tu akan keluarkan cahaya. Itu hadis sahih yang kita bacakan semalam. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas cahaya wuduk. Bercahaya ni. Subhanallah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah, saya tadi tu nak baca satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cik, kenapa tak boleh buka ya? Tak pernah lagi Ustazah nak kena bercerai dengan makeup dulu supaya mudah ulang wuduk especially office. Ya, betul. Ada yang kata susah sebab ni. Jadi saya cadangkan yang macam tu, betul lah kat pejabat kan kita kena pakai sikit. Pakailah sikit untuk muka tu supaya tak nampak ni. Saya cadangkan buatlah sekali di masa duduk kat rumah, bukan masa kat pejabat. Hari hujung minggu, kita cuba Sabtu. Ya, hari kita tak keluar. Cuba sehari. Kalau kat pejabat saya pun susah. Sebab kita kan pakai tudung, pakai ni. Kejap nak kita anda ambil wuduk, kejap memang. Akhirnya kita duduk nahan lah kentut. Kan nanti kembung pula perut. Kan sampai mula-mulas dah masuk, tak keluar-keluar. Tak boleh lah. Jadi tu saya kata, ia bukan mudah. Bagi orang lelaki lebih mudah lah. Jadi kita cuba masa duduk kat rumah hujung minggu. Boleh buat satu hari dah rasa seronok sangat. Kan? Bila batal je, dia ambil wuduk. Kita latih.
Ustazah, macam mana ya nak istiqamah? Oh, memang susah tuan-puan sekalian. Syaitan memang tak suka. Wuduk tu perisai. Okey, subhanallah. Saya nak berkongsi sebagai kesudahan penyudah perkongsian kita pada hari ini satu zikir yang Nabi SAW mengajarkan. Rasul membaca doa ini saat keadaan yang sangat berat. Siapa yang hidup tertekan sangat, sedih sangat, susah hati sangat, bimbang macam-macam, tuan-puan sekalian, hidup sempit ke apa, susah sangat, Rasul membaca doa ini saat keadaan yang sangat berat, iaitu la ilaha illallahul azimul halim. Nanti saya tulis subhanallah, tapi ni bukan matan yang penuh sebenarnya, Ustaz. Ada tak dia orang bagi matan hadis yang penuh? Saya nak tulis, tuan-puan tengok, kita salin. Nabi SAW berikan, Nabi kata tidak ada apa-apa yang, maksudnya apa pun kesulitan kamu, Allah akan angkat. Dan ini adalah doa daripada Nabi, dan hadis ini ada hadis yang sahih. Satu zikir yang Nabi ajarkan. Okey, ini hadis penuh dia. Sesungguhnya Nabi SAW pernah berdoa ketika dalam kesulitan, iaitu sekian. Masya Allah, sebenarnya ada lagi, tolong cari, dia ada mukadimah lagi. Mukadimah, dia bukan terus kepada tu, tapi saya tulis dulu hadis ni, saya tulis dulu. Masya Allah. Ustaz, tolong ni. Itu terus pergi kepada hadis, tapi sebelum tu ada lagi yang Nabi sebutkan. Okey. Cuba bercari matan hadis yang penuh. Okey. Boleh pusing Ustaz. Encik suami. Masya Allah. Siapa yang berada dalam keadaan yang sangat sukar, susah, sedih, sempit apa, ulang-ulang baca doa ni, zikir ni, yang mana zikir ini juga adalah zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pusing. Ni. Sini Encik. Gitu. Okey. Saya kan, punyalah saya sangat bukanlah nak sebut saya mencintai, kan kata kan takut menipu lah pula kan. Padahal bukan mencintai sangat, belajar untuk mencintai. Itu lebih tepat. Saya nulis tau, saya tulis di banyak, saya tulis di kertas. Kadang-kadang yelah sambil-sambil saya kadang ada meeting ada tu kan, saya pun nulis lah, saya nulis di kertas zikir-zikir ni. Sama juga dengan zikir ni. Ustazah tulis kenapa? Saya tampal dekat dapur. Saya tampal, tak apa tulisan buruk, tak apa tuan-puan sekalian. Saya tampal dekat dapur, saya tampal lah dekat beberapa ruang rumah saya, supaya bila saya nampak, saya jadi zikir. Macam itulah. Sebab saya pun lemah tuan-puan sekalian, bukannya rajin dan kuat sangat berzikir. Tapi bila nampak dah tampal tu kan, bila nak masak tu nampak kat dapur tu kan, jadi automatik baca. Subhanallah. Nabi ini berkenaan dengan bila Nabi dalam keadaan susah, berat, ujian yang berat. Ini antara doa yang Nabi baca. Mari kita tengok. Saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau saya jual laku tak ni? Walaupun tak cantik kan. Ikutlah. Tak ada, saya bukan nak jual. Tuan-puan jangan salah faham. Okey. Inilah dia. Sebenarnya saya tak payah tulis kan Ustaz? Aduh. Sebenarnya tak payah tulis, tapi maksud tu tak apalah, saya cakaplah maksud gini. Tak payah tulis lah, boleh baca kan. Dah dapat belum hadis matan yang penuh? Dia ada hadis sebelum, dia ada ayat sebelum tu. Sebelum yang hadis tu terus kepada matan zikir ni. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah
Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Subhanallah. Okey, tapi tak puas hati juga Ustaz sebab saya nak ni. Maksud tu tak apa, tulis sekejap je. Kan? Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tahu dah masuk la ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. Saya dapat doa ni yang pertama daripada Ustaz Kazim Ilyas, dan dia ceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bila keadaan susah, sempit, yang teruk sangat, macam apa-apalah ujian yang berat-berat. Bila zikir ni Allah buka jalan, Allah buka jalan. Dan dia pun kata, dia pun kadang tak nak cerita benda yang pelik sangat pun boleh berlaku, yang di luar akal fikiran. Iyalah sebab Allah mampu kan. La ilaha illallah al-azimul halim. Kemudian saya pula selalu diingatkan oleh seorang sahabat bernama Ustazah Wan Nur Hidayah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Ada tak dia orang bagi Ustaz? Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Tengok banyak kali kita ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbu Ada tak Ustaz matan dia yang pernah? Rabbus samawati wa rabbul ard. Sorry ya kalau tulisan ni macam minta maaf ya. Memanglah tak cantik tu. Lepas tu takut tak jelas. Saya bimbang takut tak jelas. Rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Itu yang Allahu akbar. Dia punya dalam sangat maksud dia. Hebat sangat. Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Subhanallah. Main arash belaka ni tuan-puan sekalian. Wa rabbul arshil karim. Kena berlatih lagi menulis biar cantik. Okey. Wa rabbul arshil, menulis di kertas lain, menulis di papan lain kan. Wa rabbul arshil karim. Wa rabbul arshil karim. Okey, kita pergi maksud dulu. La ilaha illallah kita dah tahu. La, tiada ilah, sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat bergantung. Ilah ni banyak maksud. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengandung illallah, kecuali Allah. Al-azimul halim. Azim masuk apa? Yang maha. Azim masuk apa? Yang maha agung. Al-halim. Halim ni kalau dengan latif, Allah yang latif maha lembut kan. Halim ni macam halus lagi, lembut lagi. Bukan nak sebut Halim ni lebih lembut dari latif, bukan perbandingan. Latif ni kan kita sebut lembut. Halim ni macam santun. Ya, lembut pun boleh. Lembut, santun, halus. Subhanallah. Kemudian kita sambung lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rabbul arshil azim. Tuhan arash yang agung. Allahu akbar. Kita pun tak tahu keagungan Allah. Arash Allah tu agung macam mana. Kan? Rabbul
Rabbu ni bukan sekadar Tuhan. Maksud Rabb juga, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, pentadbir sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Rabb membawa maksud Tuhan, pentadbir, pengurus, pemilik, semualah. Jadi bila kita sebut Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat meminta, tiada tempat bergantung, tiada yang disembah melainkan Allah. Rabbul, pentadbir arash yang agung. La ilaha illallah, Rabbu, pentadbir langit, wa Rabbul ard, dan pentadbir bumi. Itu yang hebat tuan-puan sekalian. Kalau siapa nak terjemah Tuhan pun boleh. Tuhan, sebab itu alhamdulillah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan perkataan ilah memang lebih dekat dengan sembahan, kan? Sebab semua ini adalah nama Allah, sandaran kepada Allah. La ilaha, tiada sembahan, tiada Tuhan. Rabb pula, ia lebih perkataan Rabb, kalau tengok dalam kamus bahasa Arab, dia adalah pentadbir. Sebab itu bahasa Arab, bila wanita dia sebut Rabbatul Bait. Kalau suri rumah dalam bahasa Arab, Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Sebab dan kalau kita pasang tarbiyah, asal kata Rabb juga, Rabbul, tarbiyah itu mendidik, membentuk, macam itulah. Sebab itu bila sebut Rabbus samawati wa Rabbul ard, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah. Yang Rabbus samawati wal ard, yang mentadbir langit, kan? Kita sebutlah pentadbir, pengurus semualah langit dan pentadbir bumi. Masya Allah. Warab, dan pentadbir. Nak sebut Tuhan pun boleh, tak ada masalah. Dan pentadbir arash al-karim, yang mulia. Arash yang mulia. Subhanallah. Itu tempat arash, kita tahulah, para malaikat, para nabi, arash Allah, subhanallah, itu adalah pembandaraan kekuasaan Allah, dan Allah berada di mana-mana tuan-puan sekalian, bukan berada di arash saja, setiap masa dan di mana-mana. Tuan-puan sekalian, muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, doa ini, mana tadi tu hadis Nabi SAW? Nabi bersabda, hadis ini, okey, sesungguhnya Nabi SAW ketika berada dalam kesulitan, Nabi dalam keadaan kesulitan, susah, dalam keadaan yang berat, bahkan dalam keadaan yang sangat berat, baginda akan membaca inilah, la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ard wa Rabbul Arsyil Karim. So, saya nak ulang berapa kali? Kalau kita lepas solat, kita bolehlah baca 1 kali pun boleh, baca 3 kali lepas solat pun boleh. Ketika dalam susah, memang perlu sangat pertolongan Allah, kan? Kita sebenarnya sentiasa perlukan pertolongan Allah. Ulanglah banyak-banyak kali sampai rasa tenang, sampai rasa lega. Dalam keadaan hati kita yakin betul-betul Allah akan tolong. Jangan ragu-ragu. Jangan macam mana nak bersettle benda ni, boleh ke settle? Sebesar apapun masalahmu, ujianmu, ketakutanmu, kebimbanganmu, Allah lebih besar daripada segala-galanya. Isi langit dan bumi ni, bahkan diri kita pun, maruah kita ke apa kesemuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang Hamid, yang Maha Terpuji, memang sangat suka bila hambanya memujinya. Subhanallah, kadang-kadang kita, tuan-puan sekalian, kaedah psikologi kita dengan anak, tak suruh pun dia buat kerja. Puji je, cuba test. Ya Allah, Umi untunglah dapat anak macam Atikah ni. Syukur sangat. Atikah ni memang bagus, baik. Masya Allah. Tengoklah kejap lagi, tak ada suruh-suruh pun. Dia tengok duduk lipat kain, tengok-tengok duduk ni. Kita tak bagi arahan pun, tapi pujian. Tapi kena ikhlas daripada hati lah. Bukannya peli-peli lah, untungnya dapat anak Atikah ni. Bukan peli lah, puji sungguh-sungguh lah. Kan? Dia pun rasa kita ni menghargai dan memujinya. Allahu Akbar.
Allah sangat suka kita memujinya. Sebab itu Al-Fatihah mula dengan pujian. 4 ayat tak awal pujian je. Bismillahirrahmanirrahim pujian. Alhamdulillahirrahmanirrahim pujian. Ar-Rahmanirrahim pujian. Malik Yaumiddin pujian. Ayat yang kelima baru start minta. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Barulah start minta. Sebab itu pujian dalam zikir ini, ia pujian yang sangat hebat. Dan ini pujian yang disebut oleh Nabi SAW. Ustazah, saya tak payah cerita masalah saya detail kepada Allah. Lepas baca ni kena cerita detail ke masalah apa? Nak cerita pun boleh, tapi tak bercerita pun Allah ya syahid yang maha menyaksikan apa yang berlaku pada kita. Allah ya basir yang maha melihat. Allah ya sami yang maha mendengar. Allah ya alim yang maha mengetahui. Semuanya Allah, sebab itu senang bila bercerita dan mengadu pada Allah berbanding dengan manusia. Kadang sejam nak jelaskan cerita, setengah jam nak bercerita, tu pun manusia tak faham. Tu pun orang tu minta maaf lah, aku tak boleh nak nolong lah. Manusia lemah, Masya Allah. Bukan kata tak boleh ngadu, saya pun mengadu. Kalau ada masalah ngadu kat suami, kadang ngadu kat kawan-kawan yang terdekat. Tetapi jangan kerana pengaduan kita pada manusia kurangnya keyakinan dan pengaduan kita kepada Allah. Ini subhanallah pujian yang sangat hebat. La ilaha illallah kita dah tahu. Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling utama la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata siapa yang kalimah akhirnya dia sebut la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Lepas tu kita puji apa? Al-Azimul Halim, yang maha agung, yang maha lembut santun. Kita minta Allah berlembut dengan kita. Kita tahu kita ada dosa. Dan apa yang berlaku asbab dosa dan kelalaian kita. Kau nak himpun dosa dan kelalaian kita, patutnya teruk lagi kita kena. Soalan. Ini ayat saya lah, bukannya Ustazah sebut macam tu daripada mana. Saya fikir-fikirlah tuan-puan sekalian. Fikir-fikir sendiri kita macam mana. Kalau ikutkan dosa, kelalaian kita, kurangnya ibadah semua ni, patut teruk lagi Allah beri pada kita ujian. Teruk lagi kita kena hukum. Tapi sebab apa? Allah itu ya Latif, yang maha lembut. Allah itu ya Halim. Allah itu maha penyayang. Kan? Dia bagi kita ujian pun gitu-gitu. Lepas ujian tu, nikmat pula. Allah pujuk kita selang-seli. Bukannya ujian memanjang 1 tahun. Kalau himpun 1 tahun, ujian mungkin berapa bulan, berapa hari. Yang lain nikmat belaka. Jadi kita puji Al-Azimul Halim. Ya Allah, Engkau lah yang maha agung. Engkau lah yang maha lembut. Engkau lembut sangat. Engkau santun sangat. Engkau sangat halus denganku ya Allah selama ni ya Allah. Lepas tu kita sebutlah, dia diselangi dengan tahlil tu, hebat tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Masa sebut tu kan, la ilaha illallah, tiada tempat bergantung padamu ya Allah. Rabbul Arsyil Azim, yang mentadbir, engkaulah pentadbir arash, dan engkaulah pentadbir tempat tadbir arash yang agung. La ilaha illallah, engkaulah yang mentadbir Rabbul Sama, pentadbir langit dan pentadbir bumi. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan pentadbir arash yang mulia. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekian daripada saya, muslimin muslimat, untuk fokusan pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga kita bertemu lagi pada pagi besok jam 7. Dan hari ini ada kuliah pukul 10 ya. Pukul 10 Encik. 10 ke 10.30? 10 Ada satu ceramah bertajuk apa Ustaz? Jalan ke syurga. Subhanallah. InsyaAllah pukul 10 Jalan ke syurga. Saya akan share, kita akan kupas 8 pintu syurga. 8 pintu syurga yang Nabi sebut tu kan, syurga itu asamania. Syurga tu ada 8 pintu, dan kita akan kupas tentang 8 pintu syurga. Jangan sampai tak ada satu pintu pun terbuka untuk kita. Mesti kita pilih sekarang mana-mana pintu yang kita nak pegang dan kita fokus. Sebab tak sampai masa tak ada pintu yang terbuka untuk kita. Biarlah ada salah satu pintu terbuka dan kita cari kekuatan diri kita apa. Ada orang mungkin kuat dengan sedekah. Ada orang kuat dengan zikrullah. Ada orang kuat dengan solat. Ada orang kuat mungkin dengan sabar. Ada orang kuat dengan wallahu a'lam. Jadi kita mesti ada kekuatan. Kita tak mampu nak kuat untuk semua amal soleh. Tapi insya-Allah pukul 10 ni kita akan kupas jalan ke syurga. Kita akan kupas saya akan fokus tentang 8 pintu syurga untuk kita tadabbur. Alhamdulillah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Walaupun kita sebut kitab Riyadhus Shalihin, tapi macam dah pergi mendalam sikit bab wuduk. Harap semua boleh stay. Kan kata Ustazah, saya nak belajar bab kitab Riyadhus Shalihin, tiba-tiba Ustazah lama pula bab wuduk. Jadi insya-Allah esoklah episod terakhir bab wuduk.
saya akan susun nota tu lebih kemas, lebih tersusun kan, mengikut topik tu, biar dia flow tu cantik. Ni kan tercari-cari, minta maaf, itu kekurangan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bila dia menghembuskan bisanya dekat dunia, satu pokok pun tak tumbuh. Kepalanya seperti kepala iblis bertanduk. Dia membelit dan mematuk, mengazab bagi umat Nabi Muhammad yang meringan-ringankan waktu solat. Dan mereka sembahyang caca marbah, dan mereka tidak sembahyang. Hati-hati tentang solat.